Okay, Assalamualaikum guys. So video kali ni saya nak buat sedikit kelainan daripada video yang sebelumnya. Okay, untuk bincangkan tajuk literature review. Okay, tajuk yang agak kritikal. Dan bersama saya ada seorang tetamu khas. Okay, so siapakah dia? Jom tengok video ni. Okay, sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe guys. Okey baik, so inilah dia tetamu khas kita pada hari ini, iaitu TS Dr. Mak Azlisani Mak Jalil, pensyarah daripada FKMP THM, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, yang merupakan supervisor saya untuk final year project dan supervisor untuk master sekarang ni. So inilah supervisor yang banyak mengajar saya macam mana kita nak buat thesis dengan baik. So doktor, selamat datang ke channel saya. Okay, so untuk video kali ni kita nak bincang tentang literature review, sebab literature review ni adalah satu tajuk yang agak kritikal lah bagi saya dalam FYP ni. Okay, especially FYP 1 ni lah kan. So boleh tak doktor explain sikit sebenarnya literature review ni apa doktor sebenarnya? Terima kasih Mizal jemput saya ke channel awak ni, dan saya harap ia akan dapat like dan subscribers yang ramai nanti insyaAllah. Amin. Literature review ni adalah salah satu bab ataupun chapter di dalam thesis, sama ada projek tahun akhir, projek sarjana ataupun projek PhD. Dan ia adalah satu bab yang sangat penting, yang mana ada setengah yang panggil sebagai kajian perpustakaan, ada yang panggil sebagai kajian ilmiah, tapi dalam bahasa Inggeris dia panggil literature review. Tapi ramai juga pelajar yang tanya, apa yang literature review ni, apa yang kena saya nak buat. Ada setengah-setengah tu dia kata, tak apa, kita copy and paste sahaja. No, yang tu bukan cara yang betul lah. Jadi terima kasih Mirza sekali lagi. Hari ini kita akan bincangkan bagaimana kita nak buat literature review yang baik bagi saya lah untuk peringkat projek tahun akhir ni. Saya bagi tips yang mungkin lebih santai dan mudah untuk difahami, sebab masing-masing baru mula belajar. Okay, so doktor, itu apa, literature review ni orang kata apa tadi, kajian perpustakaan, kajian ilmiah. Okay, so itu adalah kita punya literature review lah. Tapi doktor, bila dah dapat tajuk ni, okay, dah selesai chapter 1 kan, masuk chapter 2 ni, sekarang ni tak tahu nak tulis macam mana. Apa yang kita perlu tulis dalam literature review ni, subtopik tu nak dapat daripada mana, apa yang kita kena fokuskan, boleh bincang semua benda ke ataupun ada limitasi-limitasi dia. So boleh doktor kongsikan macam mana tu doktor dari segi content literature review. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak tanyalah, Mirza punya tajuk yang lepas apa Saya pun dah tak apa nak ingat sangat. Tajuk saya Economic Risk Assessment ERA on Noise Exposure among Urban Rail Maintenance Worker. Tu tajuk saya doktor. Okay, saya ulang balik Economic Risk Assessment on Noise Exposure among Urban Rail Maintenance Workers. Jadi tajuk ni penting untuk kita untuk mula mencari kajian-kajian yang lepas. Sebelum saya terlupa, literature review ni penting sebab adalah untuk kita belajar apa kajian-kajian yang sebelum ini telah kita lakukan, yang telah dilaksanakan oleh orang lain, dan ia menjadi panduan kepada kita. Biasanya projek-projek yang diamanahkan kepada kita, sama ada projek tahun akhir, master ataupun PhD ni, sesuatu yang baru. Kita belajar benda lain, tapi projek-projek ni dia mungkin lebih mendalam, lebih terperinci. Jadi dia merupakan satu ilmu yang baru kepada kita, dan apa yang perlu kita buat adalah kita kena belajar apa yang orang lain telah buat, dan kita belajar daripada mereka melalui pembacaan. Tu yang nama dia kajian ilmiah ataupun kajian perpustakaan. Jadi chapter bab 2 ni memang fokus untuk kajian yang telah dilaksanakan sebelum ini. Okey, berbalik kepada
tajuk Mifzal tadi, Economic Risk Assessment on Noise Exposure Among Urban Rail Maintenance Workers, apa yang kita boleh buat adalah kita cari kata kunci ataupun keywords daripada tajuk yang ada lah. Contoh macam tajuk Mifzal ni, kita mungkin boleh bahagikan kepada 3 kata kunci utama. Yang pertama adalah Economic Risk Assessment, ERA. Yang kedua, Noise Exposure. Dan yang ketiga adalah Urban Rail Maintenance Workers. Jadi kita dapat 3 kata kunci yang agak besar untuk tajuk tersebut. Dan daripada tajuk ini kita mula mencari kat mana nak cari tu. Nanti kita akan gunakan, yang paling mudah adalah Google Scholar. Kalau cari di Google boleh juga jumpa, tapi yang lebih yang lebih baik adalah di Google Scholar. Itu adalah carian yang paling mudah dan juga percuma. Okey. Ada setengah-setengah universiti dia melanggan ataupun subscribe kepada database ataupun pangkalan data yang lain yang memang mempunyai jurnal dan juga artikel yang baik, yang memang dipanggil terindeks lah, untuk kita jadikan sebagai sumber rujukan. Sumber rujukan ni pula ada banyak sebenarnya. Even Wikipedia pun adalah salah satu rujukan, tetapi adakah ia boleh digunakan di dalam tesis tu, nanti kita bincangkan kemudian lah. Mungkin Mifzal kena buat satu video lain kot. InsyaAllah. Dan tengok nanti macam mana. InsyaAllah masih ada. Okey, dan daripada kata kunci tu kita dah buat carian, dan mungkin kita akan mula mendapat beberapa paper. Paper ni adalah artikel dalam jurnal, yang selalunya kadang-kadang pensyarah sebut paper kan. Awak kena cari paper. Jadi paper ni adalah sebenarnya jurnal, artikel di dalam jurnal. Kalau boleh jurnal yang baik lah. Ada juga dipanggil Predator Journal dan lain-lain lagi. Tapi bila kita menggunakan pengkalan data yang betul, contohnya Science Direct, EBSCO-Host, IEEE, Scopus, yang tu memang dia akan memberikan jurnal-jurnal yang baik kepada kita. Dan kita mula membaca. Bila kita dah baca, lepas tu kan, bila dah baca biasanya kan, banyaknya benda, apa benda ni? Kan dah terlampau banyak. Itu dipanggil apa? Information overloaded. Dah terlampau banyak sangat kan, sampai kadang-kadang pelajar ni tak tahu apa nak buat. So, Mifzal buat macam mana dulu? Saya dia paling mudah je bila saya search paper, bila saya download je saya akan baca dia punya abstract lah. Sebab abstract ni dia merangkumi semua apa yang dilaksanakan dalam paper tu. Orang kata ringkasan dah, gabungan, ada intro, ada objektif, scope, lepas tu method, lepas tu result dan discussion. So daripada abstract tu saya dah tahu dah paper ni bincang pasal apa. Kalau berkaitan barulah saya akan check satu-satu. Kalau mungkin kurang sesuai saya akan cari paper lain lah. Tapi kalau baca semua, itu yang akan jadi tak faham tu. So mungkin boleh saya sarankan saya fokus pada abstract dulu. Betul. Saya pun setuju dengan kaedah tu. Sebab tu dalam artikel ataupun journal paper, dia memang ada abstract di depan. Jadi abstract tu akan cerita secara keseluruhan paper tersebut, artikel tersebut, apa yang dilakukan. Pertama dia ada introduction, yang kedua dia akan cerita sedikit berkenaan dengan method yang digunakan. Lepas tu nanti akan ada result dan juga conclusion. Jadi melalui abstract kita boleh tahu paper ni sebenarnya adakah berkaitan dengan apa yang kita carilah. Kadang-kadang memang Google search je terus kadang-kadang sampai 7,000 artikel. Takkan nak baca semua 7,000 tu kan. Jadi kita kena pandai untuk filter. Itu nama dia filter lah. Dan dia sebenarnya ada kaedah-kaedah lain jugalah yang kita boleh gunakan untuk filtering di Google search
di Google Scholar tu. Nanti Mirza buat satu lagi video. Dah 2 video dah. Okay, boleh. Itu nak kena ajar satu tu, macam mana nak search tu. Okay, bila tadi kita dah dapat kata kunci, lepas tu kita dah dapat banyak paper. Macam saya dulu kan, Betul. download. Dia seronok tau bila download ni. Download. Lepas tu kan duduk termenung. Apa aku nak buat dengan ni? Nak baca, macam Mirza cakap tadi, baca abstract. Lepas tu banyak, kalau dah 100 tu banyak jugalah kan. Jadi kita start membaca abstract. Lepas tu kita asingkan juga ikut kata kunci yang kita ada tadi. Betul. Lepas tu kita carilah paper yang paling hampir dengan kajian kita. Lepas tu kita mula membaca. Bila kita membaca, kita sebenarnya akan meningkatkan ilmu dan pengetahuan berkenaan dengan topik yang kita akan laksanakan tu. Kemudian itulah, bila makin baca makin tak tahu. Makin baca makin banyak kita tak tahu. Macam mana nak susun ni? Kadang-kadang kita akan ada sampai satu masa dipanggil writer's block ataupun mental block. Kita tak tahu apa nak buat kan. Jadi kita kena cari kita kena susun sebenarnya. Nanti saya ceritalah macam ni kita nak susun yang agak mudah lah bagi pelajar-pelajar yang baru mengenali dunia research ni. Kalau peringkat master dan PhD tu lain pula, lagi detail lah dalam sikit apa yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni saya nak tanyalah kan, bila kita dah dapat paper tadi, macam yang doktor ajar tadi tu kan, nak filter apa semua tu, bila dapat je paper, apa next step yang kita kena buat? Macam mana doktor? Okay, filtering ni banyak kaedah dan banyak perkara yang kita perlu buat lah. Biasanya saya sarankan kepada pelajar saya, kita filter paper yang mula-mula tu 5 tahun ke belakang. Maknanya sekarang kalau 2020, maknanya kita cari paper daripada 2020, daripada 2015 kepada 2020. So kita dapat berapa banyak paper yang berkaitan. Okay, kalau tak banyak, so kita tambahlah lagi 5 tahun, jadi 10 tahun ke belakang. Kita cuba limit yang itu dulu, okay, dari segi tahun. Lepas tu bila kita dah baca abstract, lepas tu kita dah cuba start memahami, kita dah boleh mula dengan 5WH question. Apa tu? What, when, where, who kan, how. Ada 5 campur 1 how lah kan. Daripada kata kunci tadi, tadi ada 3 kata kunci tu. Contohnya ergonomic risk assessment. So kita tanya diri kita sendiri, what, apa ergonomic risk assessment tu? Adakah kita dah faham? Tak faham lagi kan? Sebab benda baru kan. Jadi kita cari apa ERA tu, apa ergonomic risk assessment. Okay, daripada yang paper yang kita cari tadi, kalau tak jumpa, kita cari lagi. Kita ada enjin carian kan, kita cari lagi. Lepas tu apa soalan berikutnya? Lepas what, who, siapa yang kena guna, siapa yang akan guna, siapa yang perlu guna. Contohnya lah, soalan-soalan tu kita kena tanya diri kita sendiri. Lepas tu where, when, bila perlu. So daripada soalan-soalan ini, kita boleh mula mencari jawapan kepada soalan tersebut. So kita tanya sendiri, kita jawab sendirilah. Kita jawab sendirilah, kita cari sendiri. Ya, macam mana nak jawab tu, kita cari daripada kajian-kajian yang kita carilah, apa yang dalam literature tadi. Kalau tak jumpa, kita cari lagi. Kalau tak jumpa, kita cari lagi. Kadang-kadang pada peringkat awal kita cari je kan, tanpa arah tuju, berdasarkan hanya keyword sahaja. Tapi sekarang ni kita dah ada panduan pula. Panduan kita gunakan 5WH question tu. Okey. Bila kita dah baca, kita dah dapat, kita sepatutnya dah mula menulis bab 2 tu. Okey. Kalau kononnya lah kita baca kan. Okey, kita dah faham. Lepas tu nak mula menulis tu, lepas tu nanti terpaksa cari balik tau. Itu satu, dia melambatkan proses. Yang kedua, kadang-kadang cari tak jumpa kan. Aku pernah baca ni tapi kat mana? Betul. Sudah
Nak kena cari pula satu-satu kan, banyak paper tadi tu. Betul. Jadi itu kat mana kan? So apa yang saya sarankan, saya belajar dulu masa kursus metodologi penyelidikan di masa saya belajar dululah. Pensyarah yang ajar saya tu menyarankan agar kita copy and paste. Jap. Copy paste, boleh ke copy paste dalam thesis? Macam mana nak tahu copy paste dalam thesis? Jumpa di video yang seterusnya.